على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diceritakan Ibrahim bin Dawhah bersama dengan Ibrahim Bastambah, betul kan? Bastambah, bukannya Satanabah, Bastambah. Diceritakan Ibrahim bin Dawhah bersama Ibrahim bin Bastambah Al-Badiyah memasuki suatu ruangan. Tiba-tiba Ibnu Bastambah mengatakan, lemparkan apa yang kamu bawa yang membuatmu ketergantungan, yang membuatmu bergantung dengannya. Kalau saya membuang semua yang saya ingat selain dinar, kata Ibrahim bin Dawhah. Hai Ibrahim, janganlah kamu menyibukkan yang tersembunyi. Buang apa yang bersamamu dari hal-hal yang membuatmu bergantung padanya. Saya pun lantas membuang dinar. Hai Ibrahim, kata Bastambah, buang apa yang bersamamu dari hal-hal yang membuatmu bergantung dengannya. Saya berusaha mengingatkan apa yang saya bawa. Saya baru sedar bahawa saya membawa seutas tali sandal. Saya lalu membuangnya. Saya sudah tidak memerlukan lagi sandal di perjalanan, tali sandal di perjalanan, kecuali yang saya dapatkan di hadapan saya. Melihat itu Ibrahim bin Bastambah berkata, seperti demikianlah orang yang bekerja pada Allah dengan kebenaran. Zunnun Al-Misri mengatakan, kebenaran adalah pedang Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang ada di tempatnya kecuali diputuskannya. Sahab bin Abdullah mengatakan, awal pengkhianatan orang-orang yang benar adalah ucapan mereka dengan diri mereka sendiri. Fatah Al-Musili pernah ditanya tentang kebenaran. Fatah Al-Muwasili pernah ditanya tentang kebenaran. Dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam tungku panas tempat pembakaran besi dan mengeluarkan besi panas dan diletakkan di telapak tangan lalu berkata, inilah kebenaran. Ujarnya. Yusuf bin Asbab mengatakan, kerana di waktu malam saya bermuamalah dengan kebenaran bersama Allah, maka hal itu lebih saya cintai daripada saya memukulkan pedangku dan berperang di jalan Allah. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, kebenaran adalah keberadaanmu bagaimana kamu lihat pada dirimu, atau kamu melihat dirimu sebagaimana keberadaanmu. Al-Haris Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tanda-tanda kebenaran. Lalu dijawab, orang yang benar adalah orang yang tidak peduli seandainya segala hal yang berharga yang menjadi miliknya keluar dan masuk ke dalam hati pada makhluk untuk perbaikan dirinya. Dia juga tidak senang menampakkan pada manusia kebaikan amalnya meskipun hanya seberat biji-bijian. Atau tidak membenci jika perbuatan buruknya terlihat atau ditampak pada manusia. Jika dia membencinya berarti dia adalah bukti menunjukkan bahawa dia senang mendapatkan tambahan simpati di sisi manusia. Ini bukan termasuk akhlak orang-orang yang benar. Sebagian ahli sufi mengatakan, orang yang belum menunaikan kewajiban abadi, maka kewajiban yang berwaktu tidak akan diterima. Kalau ditanya apa yang dimaksudkan kewajiban abadi, kemudian dijawabnya kebenaran, yang bersifat benar. Dikatakan jika engkau mencari Allah dengan kebenaran, maka Allah pasti memberimu cermin yang kamu dapat melihat segala hal keajaiban dunia dan akhirat dalam cermin itu. Dikatakan pula engkau wajib bersama kebenaran. Sekiranya kamu takut kebenaran akan membahayakanmu, sesungguhnya dia memanfaatkanmu, tinggalkan kebohongan. Kalau sekiranya kamu melihatnya dapat memberi manfaat, sesungguhnya dia membahayakanmu. Dia khabarkan, segala sesuatu adalah sesuatu, yang ini punya nilainya. Membenarkan kebohongan bukanlah sesuatu, yang ini bukan punya nilainya. Dikatakan, tanda orang bohong adalah cepatnya dengan bersumpah meskipun tanpa diminta bersumpah.
Ibn Sirin mengatakan ucapan lebih luas daripada kebohongan orang yang cerdik. Dikatakan bahawa yang melunakkan pedagang adalah kebenaran. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang benar. Bermula daripada tutur kata benar, sehinggalah kepada perbuatan yang benar, sehinggalah kepada niat yang benar. Orang yang benar tidak akan membohongi dirinya, apatah lagi membohongi Tuhannya. Bila mana dia bercakap sesuatu, dia pasti akan buktikan dengan amalannya. Bila dia berniatkan sesuatu, dia mesti menterjemahkan dengan perbuatannya. Orang yang benar selalu bersama dengan Allah SWT. Selalu berada dalam tingkatan iman, ketakwaan, kesalehan. Dan mereka ialah golongan yang iman mereka sentiasa naik. Sentiasa meningkat. Kerana sifat benar mereka dengan Allah. Sama ada waktu muda atau waktu tua, waktu sihat atau waktu sakit. Waktu miskin atau waktu kaya. Sama ada mereka punya kuasa ataupun tidak punya apa-apa. Mereka benar dengan Allah. Dalam Al-Quran, bila kita menceritakan tentang sifat benar, yang Allah Ta'ala namakan mereka sama ada sadiqun, orang-orang yang benar, atau siddiqun, orang yang amat membenarkan. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Dalam surah Hujurat ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang beriman yang sebenar ialah mereka yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak pernah ada keraguan. Sedikit pun tidak ada keraguan dengan janji Allah, dengan janji Rasul. Dengan pemberitahuan Allah dan pemberitahuan Rasul. Mereka tak ragu. Dan kemudian mereka ini benar-benar berjihad dengan menggunakan harta mereka. Bahkan nyawa mereka. Mereka lah orang-orang yang benar. Ulaika mussadiqun. Orang yang benar. Ini orang yang benar itu orang yang sentiasa menunjukkan bukan sekadar perkataannya, niatnya, bukan semua sifat yang Allah Ta'ala tuntut padanya dia bersifat benar. Seumpama tawakal pada Allah. Dia benar-benar bertawakal pada Allah. Tanpa kebergantungan kepada mana-mana makhluk. Bila kita sebut rezeki dari Allah. Mutlak. Tanpa kita melihat fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kerana ia dari Allah. Tanpa kita melihat pekerjaan itu, pekerjaan ini. Kita melihat rezeki itu mutlak datang dari Allah. Lalu kita membina keyakinan itu. Dan bersifat benar dengan tawakal kita pada Allah. Ada satu kisah. Seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Harawi. Atau dikenali dengan Ibrahim bin Bastambah. Allah Ta'ala anhu seorang ulama kalangan tabi'in. Yang meninggal sekitar tahun 261 Hijriah. Sekitar itu. Kerana beliau adalah rakan ataupun teman kepada Abu Yazid Bistami. Dan juga anak murid kepada Ibrahim bin Adham. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di mana dia ada seorang anak murid namanya Ibrahim bin Dawhah. Dua nama Ibrahim. Atau Ibrahim bin Bastambah. Ataupun dikenal sebagai Ibrahim bin Harawi. Seorang abid, ahli ibadat yang hebat. Yang terkenal dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang terkenal dengan mujahadah dan ibadat yang kuat. Dan beliau bila terkena apapun ujian, beliau akan bersyukur pada Allah. Bila terkena dengan penyakit, sakit kepala, beliau kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengujiku dengan penyakit para Nabi. Maka kerana itu dia bersyukur dengan memperbanyakkan solat. Dia melihat apa yang Allah berikan kepada para nabinya, ujian, satu kemuliaan baginya. Bila dia juga diuji seumpama itu. Dan Ibrahim bin Bastambah, radhiyallahu ta'ala sebelum kita tengok apa dialog dia dengan Ibrahim bin Dawhah. Beliau ada banyak nasihat-nasihat yang baik untuk kita kongsikan. Antaranya beliau menyebut, siapa yang ingin doanya supaya tidak terhijab daripada langit, maka dia kena melazimi 5 perkara. Siapa yang mahu bahawa doanya mustajab, tidak dihijab, langsung terus daripada langit, maka hendaklah dia lakukan 5 perkara. Yang pertama, dia tidak makan melainkan perlu. Artinya antara akhlaknya tak makan melainkan perlu sangat makan baru makan. Tidak, jangan makan.
yakni mensedikitkan makanan. Yang kedua, dia tidak memakai melainkan perlu. Berarti dia tidak meluaskan pakaiannya. Kalau keperluan pakaian. Dan yang ketiga, dia tidak tidur melainkan perlu. Dengan maksud lain, tidur sikit. Yang keempat, dia tidak bercakap melainkan perlu. Ini mengurangkan kata-kata. Dan yang kelima, merendahkan diri kepada Allah. Sentiasa merendah diri pada Allah dan menjaga seluruh anggotanya. Jaga seluruh anggotanya dalam merendahkan diri kepada Allah. Dia buat 5 perkara ini, doanya tidak dihijab antara dia dengan langit, antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak makan melainkan perlu, tidak memakai melainkan perlu, tidak tidur melainkan perlu, tidak bercakap melainkan perlu, dan menjaga merendah diri kepada Allah pada seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badan merendahkan diri pada Allah. Orang macam ni doanya Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala perkenankan. Satu hari Ibrahim bin Dawha dia nak ikut Ibrahim bin Bastambah untuk bermusafir. Kata Ibrahim bin Bastambah dengan syarat. Aku nak ajar kamu sifat benar. Ini benar kebergantungan pada Allah. Bagaimana? Buang segala apa yang kamu anggap sebagai keperluan. Yang kamu anggap sebagai keperluan dalam musafir. Apa dia? Makanan, minuman, duit, tayar spare kalau kita sebut. Ini zaman dulu, dia ada tali slipper spare. Lalu kata Ibrahim bin Bastambah, buang semua. Supaya benar hati kamu tawakal pada Allah. Benar-benar tawakal. Jadi dibuang semua, melainkan 1 dinar disimpan. Takut musafir nak duit. Lalu kata gurunya, Ibrahim Bastambah, ada lagi yang kamu masih bergantung. Sampai kamu tidak bergantung melainkan Allah. Lalu kata Ibrahim bin Dawha, saya pun buanglah duit itu 1 dinar. Lalu kata Ibrahim Bastambah, ada lagi. Ada sesuatu yang bersama dengan kamu. Tidak, kamu tak boleh ikut aku musafir. Maka dia pun teringat dia bawa 1 tali kasut spare. Tali slipper spare. Kalau tali itu putus atau berlaku sesuatu, dia boleh repair slipper dia. Dan akhirnya itu pun dibuang. Maka sekarang dia bermusafir tanpa membawa apa-apa. Untuk apa? Untuk merasa benar dengan Allah. Kebergantungan pada Allah. Apakah benar kamu bergantung kepada Allah? Kalau Allah mendatangkan rezeki. Akhirnya, dia pun lalui musafir bersama Ibrahim bin Bastambah. Untuk apa? Didik rasa benar tawakal pada Allah. Dan sekalian kita, dalam kehidupan kita, kita cakap, ya kita tawakal. Tetapi Allah akan uji kita dengan makna tawakal sebenar dengan menghilangkan seluruh keterbergantungan kita pada sesuatu. Lama ni, kita fikir sakit, bergantung kita kat ubat. Bergantung kita kat doktor, kat klinik, kat hospital. Kalau Allah nak uji kita kebergantungan sebenar, Allah jadikan semua sebab ini gagal. Akhirnya makan ubat tak sembuh. Pergi klinik tak jadi apa. Pergi hospital pun tak jadi apa. Supaya akhirnya kita kata, ya Allah, engkau lah penyembuh. Bila datang benar tadi, Allah sembuhkan. Ni bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, Allah akan buang semua kebergantungan. Dahulu dia rasa bahawa dia bahagia kerana ada orang-orang ni. Yang menjadikan dia bahagia. Ada isteri dia, ada anak dia, ada sekian. Allah akan ambil satu persatu. Sehingga benar kebergantungannya pada Allah. Lihat Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana dia mula dapat anak bernama Ismail. Bayangkan puluhan tahun berkahwin tak dapat anak, kemudian dapat. Apatah lagi anaknya, anak yang soleh, Ismail. Seorang Nabi. Dan seorang Rasul. Oleh kerana mula kebergantungan Ibrahim pada anaknya. Pasal sayang. Kerana Allah sudah mengisyaratkan Ibrahim ini kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat Ibrahim menjadi khalil, kekasih Allah. Dan kekasih tak boleh mencintai yang lain daripada kekasih yang sebenarnya Allah. Kerana Allah perintah kepada kita cuma kasihkan Allah. Dan atas kasih dan cinta kita pada Allah, kita membina cinta kita pada makhluk. Dan siapa yang menyalahi cinta Allah untuk mencintai makhluk, Allah akan hancurkan cintanya dengan makhluk. Siapa yang benar cinta dengan Allah,
maka Allah suburkan cintanya makhluk sampai akhirat dia pertemukan. Maka Ibrahim pun diuji alaihissalam. Ismail perlu ditinggalkan di padang pasir. Padang pasir. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim kata, ya Allah, aku tinggalkan anakku di lembah yang tak ada apa-apa tanaman. Tak ada satu pun kebergantungan. Ini Mekah, tak ada apa. Kalau kita bayangkan, kalau Kaabah tu tak ada, maka itu cuma suatu longgokkan batu. Cuma tanah yang berbatu. Yang tak mungkin ada tumbuhan yang sudi untuk tumbuh. Yang tak mungkin ada air yang sanggup mengalir di bawahnya. Tidak mungkin. Dia batu yang kejat. Batu kejat ni makna batu padu. Dengan cuaca yang terik. Tak mungkin. Maka Allah nak ajar kebergantungan pada Allah. Kerana Ibrahim pernah menyebut, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup aku, bagiku Allah. Sebaik-baik penolong. Ibrahim pernah mengucap ucapan itu ketika dia baling dalam api. Dan Allah menguji dia dengan ucapan itu lagi. Setiap orang akan diuji dengan ucapan dia. Kalau benar kamu kata Allah akan tolong kamu, maka biarlah datang daripada keyakinan. Akhirnya Ismail ditinggalkan bersama Hajar. Yang baru melahirkannya di tempat yang tak ada apa-apa. Dan Ibrahim AS tidak menoleh kepada Hajar dan tidak juga pada anaknya Ismail yang disayangi. Melainkan dia bergerak terus meninggalkannya dengan perintah Allah. Hajar merayu supaya tidak ditinggalkan. Ibrahim diam tak kata apa-apa. Kerana ini perintah Allah. Kadang-kadang agak sulit untuk kita mengulas tentang perintah Allah, melainkan diam. Kadang-kadang agak sulit kita nak fahamkan orang yang tak faham tentang perintah Allah, melainkan kita diam. Ibrahim suka memahamkan Hajar kalau dia nak cakap. Agak suka. Kerana label Ibrahim seorang Rasul. Kita kalau kita ambil contoh, kalau seorang tu pandai satu ilmu, ada benda kita tak cerita pada orang awam. Sebab kalau kita cerita pun dia tak faham. Apa dia? Kita biarkan sehingga dia faham sendiri. Dia faham. Kita ayah-ayah ada benda yang anak-anak kita kalau kita cakap sekarang, dia tak faham. Kita biarkan sampai dia membesar dan dia faham. Ini dia ayah. Agak suka kita nak beritahu tentang tugas seorang ayah. Sehingga dia menjadi ayah, dia pun faham kenapa ayah. Maka Ibrahim AS pun diam, tak cakap apa. Dia bergerak jauh. Sekira-kira tidak lagi dapat melihat isteri dan anaknya. Lalu dia mula menadah tangan. Ya Allah, aku tinggalkan zuriat keturunanku, keluargaku, di lembah yang kering kontang yang tidak punya tanaman. Hanya ia berada di sisi rumahmu, Baitikal Muharram, rumahmu yang mulia. Yang kebergantungan pada Allah sungguh. Di sisi rumah Allah yang mulia, Kaabah Al-Musharraf, yang belum didirikan, melainkan selepas Nabi Ibrahim diperintahkan berbuat demikian bersama Ismail alaihissalam. Apa kata Hajar kepada Ibrahim waktu dia pergi tanpa menoleh? Allahu amaraka hadza. Allah kesuruh. Allah kesuruh. Jadi Ibrahim jawab satu patah perkataan. Ajal. Ya. Ajal maksudnya memang benar. Dia kadang-kadang sebut na'am, ya. Kalau ajal ni menunjukkan suatu benda yang macam dia faham. Ajal, ya memang benar. Allahu amaraka hadza, ajal. Allah ke yang suruh? Ya benar. Maka dia tinggalkan. Maka Hajar kata satu lagi perkataan. Idan, kalau macam tu, Allah tak akan sia-siakan kami. Kalau Allah yang suruh, Allah tak akan sia-siakan kami. Dan ini benar tawakal orang beriman. Kalau Allah suruh, dia tak akan jadi sia-sia. Kalau Allah perintah, Allah tak akan biarkan kita bersendirian. Wala yansurannallahu man yansur. Allah akan tolong. Orang yang menolong Allah. Yani orang yang mentaati Allah, yang melaksanakan perintah Allah. Dan kalau Allah tolong, fala ghaliba lakum, tak ada yang mengalahkannya. Wa man yansur wa in yakhzulkum fala nasira lakum. Tapi kalau Allah tak tolong, tak ada orang yang boleh tolong kita. Akhirnya Hajar duduk di lembah yang kering kontang. Ibrahim pulang ke Palestin. Dia ada kedengaran berita.
melainkan kebenaran tawakal. Ibrahim tak ada dapat SMS ke WhatsApp, tak ada. Dengar berita ke, diputuskan terus daripada khabar dan berita. Tak ada berita. Bayangkan orang-orang kita sayang terputus berita, apa rasanya? Orang kita sayang terputus berita. Anak kita kat asrama terputus berita, tak tahu apa cerita. Itu tempat yang aman asrama tu. Kiri kanan ada makanan. Kenteng, sebesar-besar kenteng. Tapi kita masih bimbang kenapa tak ada berita. Tulislah sikit berita. Ada orang khabar, dah sampai macam tu. Itu pun kita dah sesak nafas. Bila orang kita sayang ni tak dapat berita. Kadang-kadang kita boleh pergi kat sana. Ini kan pula Ibrahim. Jarak yang jauh. Anak yang ditunggu. Yang disayangi. Akhirnya Ibrahim tidak dibenarkan dapat berita. Kerana Ibrahim diajar bersabar dengan sebenar-benar sabar. Ibrahim jangan disibukkan fikir tentangnya. Dan Hajarlah juga tidak dapat berita daripada suaminya. Supaya dia juga tidak berfikir tentangnya, melainkan Allah. Tapi bila Allah sayang, Allah jadikan fikiran kita cuma Allah. Tak ada yang lain. Maka inilah namanya sifat benar. Tak ada lagi apa yang menjadi kekeruhan dalam kebergantungan pada Allah. Tak bayang kalau tuan-tuan sakit. Dan doktor kata dia tak boleh buat apa. Tak ada ubat. Doktor pun kata hanya mukjizat, hanya miracle. Doktor kata hanya keajaiban. Waktu itu kita akan benar dengan siapa? Dengan Allah. Pada waktu kita tak ada duit. Dan tak ada orang sanggup hulur bantuan pada kita. Nangislah seorang diri kita. Waktu itu kita rasa siapa akan tolong kita? Allah. Waktu seorang itu dizalimi oleh orang ada kuasa. Yang menggunakan jabatannya, segala kekuasaannya untuk menzalimi kita. Contoh. Waktu itu kita ada siapa? Melainkan Allah. Supaya benar kebergantungan kita pada Allah, Allah akan uji orang yang disayang dengan cara macam itu. Sebagaimana kita lihat saudara kita di Gaza. Tak ada yang nak tolong dia untuk menjadikan mereka orang-orang yang benar bergantungan dengan Allah. Benar-benar bergantung pada Allah. Senjata buat sendiri. Tak ada orang nak bekalkan senjata. Walau sebiji peluru pun tak nak kasih. Maka benar tawakalnya pada Allah. Lihat, dengan senjata yang mereka buat sendiri. Mereka mengalahkan kuasa besar yang memiliki pelbagai bentuk senjata. Dengan senjata mereka yang tak pernah diuji di mana-mana makmal dunia. Apa kelemahan dan apa kekuatan. Ini telah menjatuhkan keegoan orang-orang kononnya bijak pandai dalam buat senjata. Ini dia apa yang disebut sebagai sifat benar. Maka Ibrahim bin Bastambah nak uji anak murid dia Ibrahim bin Dauhah. Musafir, buang pergantungan ini. Kita tengok kamu yakin tak yakin. Kalau kamu yakin, ya, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan kita, dalam hidup kita, memanglah kita dihiasi dengan pelbagai ikhtiar dan usaha. Kita dah simpan duit hari tua kita dalam KWSP. EPF kita. Kita dah simpan dalam ASB, ASN kita. Simpan dalam tabung haji. Semua ni. Tetapi apakah tuan-tuan rasa dengan simpanan ini, ia jaminan sebenar? Itu cuma rasa sedap di hati. Apakah orang yang tak ada KWSP, EPF, tabung haji, ASN, ASB, maka dia ni akan mati? Apakah tuan-tuan rasa begitu? Maka cuba buka pemikiran. Bukan kita tolak KWSP dan sebagainya. Kita nak bercerita tentang hakikat kebenaran. Dan Allah bagi rezeki. Contoh negara-negara yang kita katakan dengan perangnya, dengan sistem ekonomi sekian-sekiannya. Apakah mereka ini tak boleh hidup? Tengok ada negara yang antara negara-negara rakyatnya kaya. Dengan KWSP, dengan kenderaan awang yang hebat, semua ada. Apakah rakyatnya bahagia? Apakah rakyatnya bahagia? Pun tidak. Walaupun kaya, walaupun ada segala, bukan menjadi satu jaminan mutlak kepada rasa bahagia, kepada rasa seronok. Oleh sebab itulah kita nak membina sifat benar ini. Kalau kita tawakal, benar tawakal kita pada Allah. Bila kita menerima qada Allah Ta'ala, benar kita menerimanya. Bahawa kita tahu ini baik. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW. Irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas.
Jadilah kamu redha dengan apa pun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kamu. Kamu akan jadi orang paling kaya sekali. Apa pun Allah yang berikan pada kamu, maka samallahu laka, kamu orang kaya. Kaya bila kita rasa, tak cukup. Apa yang Allah putuskan dalam takdirnya, kita dengan sifat benar tahu ini Allah tak takdirkan pada kita melainkan baik. Takdir yang tu. Kalau kita dilahirkan hitam, contohlah, tak lawa, tak comel. Ini kira kalau pinang kena tolak. Sebagaimana Rasulullah pernah tanya pada seorang sahabat, cuba kamu tengok lelaki tu. Apa fikiran kamu? Ini ya Rasulullah, kalau dipinang ditolak. Kalau direkomend, kalau dia nak recommend pun tak diterima. Orang ni pada mata masyarakat, nothing. La syait. Tak ada benda. Muka tak lawa, duit tak ada. Dan Rasulullah selalu tunjuk, ni pula macam mana? Ya, seorang lagi tu. Oh yang ni ya Rasulullah, kalau pinang berebut orang, lawa muka. Idza khataba ayukhtab. Kalau minang diterima. Ini kalau cakap pun orang dengar. Duit banyak. Kata Nabi SAW, bukan begitu hakikat manusia. Kita tengok Zuhir macam tu lah. Muka uduh. Tak ada tempat lah. Ni mungkin kahwin pun tak. Tapi bukan begitu Allah susun takdir manusia. Untuk kita nilai begitu. Kan setiap takdir Allah ada kebaikan masing-masing. Bagi setiap manusia dan makhluknya. Itu ada kisah dalam hadis yang sahih. Seorang wanita sedang menyusukan anak. Tiba-tiba lalu di hadapannya seorang lelaki yang berkuda. Naik kuda. Dengan body kat kiri kanan. Dengan pakaian yang wasim, handsome. Lalu wanita ini berkata, ya Allah, jadikan anakku seperti lelaki ini. Tiba-tiba budak ni berhenti menyusu. Ya Allah, jangan jadikan aku macam lelaki itu. Mak dia pun diam. Dia pun meneruskan susuan budak kecil ni. Lalu seorang wanita hitam, imra'atun sauda, dipukul dan dituduh pencuri, pencuri. Lalu perempuan ini berkata, ma'ana bisarik, ma'ana bisarik. Aku tak mencuri, aku tak mencuri. Dia benar dalam penafiannya. Lalu ibu wanita yang menyusu anak tengok, ya Allah, jangan jadikan anakku macam wanita ini. Tiba-tiba anaknya berhenti menyusu. Dan berkata, ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Mak dia juga orang soleh. Sehingga boleh bercakap dengan baby yang masih menyusu dengan petah. Budak ni. Wahai anakku, kenapa aku doa macam ni, kamu doa macam tu? Itu wahai ibu. Wahai ibu. Yang kamu lihat baik itu, di sisi Allah dia tidak baik. Yang kamu lihat tidak baik itu, di sisi Allah dia baik. Dia tak mencuri, dia baik, dia orang baik. Dia orang hatinya dengan Allah. Yang ni hatinya dengan harta, dengan keliling dia. Ini hati dengan Allah. Maka aku ingin yang hatinya dengan Allah. Ini orang soleh ataupun wanita soleh. Ini namanya sifat benar. Sebab itu kalau kita benar dengan Allah. Tuan-tuan yang tak ada kelurusan, yang memungkinkan kita kerja, misal katanya. Tapi kita benar dengan Allah, yang beri rezeki itu Allah. Bukan cerita CJ, bukan cerita universiti. Tetap akan ada rezeki kita. Kita tuan-tuan, tak lawa, tak cantik. Ni kalau minang kena tolak. Tak, kita yakin kepada Allah. Kalau jodoh kita jadi macam tu. Bagaimana kita cerita semalam. Bila-bila tolong pinang untuk adik dia. Adiknya hitam. Macam dia juga. Ini rambut macam Maggie. Orang Ethiopia, orang Habsyah. Bibir tebal. Watak orang Afrika. Bila datang minang. Kalau menyebut. Kami dulu hamba. Allah merdekakan kami. Kami dulu sesat. Allah beri petunjuk pada kami. Kami dulu miskin dan Allah cukupkan kami. Kayakan kami. Datang aku nak pinang untuk adik aku. Akhirnya kaum keluarganya menerima. Berkata, oh ini Bilal. Orang yang mulia di sisi Nabi SAW. Yang ikut sertai semua peperangan Nabi. Dan dia ada kedudukan yang special di sisi Nabi SAW. Sebab yang boleh masuk rumah Rasulullah. Bilal. Yang boleh masuk rumah Rasulullah SAW. Rumah mana pun dia boleh masuk. Dia ada akses masuk. Itu kehebatan Bilal bin Rabah. Kepercayaan Nabi SAW. Dan siapa pun nak jumpa Rasulullah, kadang-kadang perlu melalui Bilal. Dan dia menjaga pintu Nabi SAW. Lalu adik dia kata, bang, kenapa abang mula
beritahu kita hamba lah, kita itulah. Kenapa tak beritahu tu? Kita sekarang VIP, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Lalu kata Bilal, wahai adikku, yang menjadikan kamu diterima pinangan tadi kerana kita bersikap benar. Memang kita hamba. Bersikap benar. Sikap benar menyebabkan dia menerima pinangan, bukan sebab kita nak cerita kita ni somebody di sini Nabi SAW, bukan. Kita memang hamba. Lalu Allah merdekakan kita. Dan kita memang sesat dulu lah, Allah beri petunjuk. Jangan, contoh hari ni, kita kadang-kadang dah haling, kita lupa kita pernah jahil. Sejahil-jahil manusia. Oh, hari ni kita pandai, kita saya pandai. Lalu kita mencela orang tak pandai. Kita lupa kita mulakan hidup kita dengan bodoh. Tak tahu apa-apa. Tentang lahir kita tahu benda ABC pun tak tahu. Mula dia ajar ABC 1, 2, 3. Mula dia ajar darat campur, bahagi tolak. Mula dia ajar bahasa Arab sepatah dua. Akhirnya Allah pun angkat kita dengan ilmu. Sebagai ujian. Sebagai ujian, bukan sebagai kelebihan. Ujian. Apa pun yang kita dapat atas dunia ini, yang kita nampak kelebihan, itu ujian. Yang ujian itu Allah Ta'ala boleh ambil balik. Angkat. Ambil. Tarik. Supaya kita faham dia ni. Dia ada dakwa-dakwi kemuliaan kita. Jadi, kita kan dulu, kalau cerita saya dulu tak pandai apa, tak reti apa. Quran pun tak pandai baca. Hari ni Allah beri saya pandai. Dulu pun saya sama. Sebab tu saya tak mencela orang tak pandai Quran. Khususnya yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Ya, kita tegur orang yang malas untuk belajar Quran. Bukan kita menghina orang tak pandai baca Quran. Orang malas untuk belajar. Kerana malas untuk belajar yang perlu dirawat. Masalah dia pandai tak pandai lepas dia baca, itu hal nombor 2. Kerana ada orang walaupun belajar masih tergagak-gagak. Tapi dia dah belajar. Dia dah keluar daripada, dia dah bebas daripada tuntutan supaya belajar. Allah suruh kita belajar, Allah bukan suruh kita pandai. Kerana pandai itu rezeki masing-masing. Allah suruh kita kerja, bukan Allah suruh kita kaya. Kerana kaya itu ialah satu benda yang subjektif antara manusia dengan manusia. Yang penting tuan-tuan kerja. Kalau tak kaya itu nombor 10. Tak semua orang kerja kaya. Tapi paling kurang kita ada maruah kita kerja. Bukan Allah ajar kita natijah, semua kena kaya. Okay, semua orang akan putus asa. Allah kata, wa qul ya'malu, semua kena kerja. Semua kerja supaya dapat rezeki halal. Yang Allah perintah kita supaya semua untuk belajar. Tetap pandai tak pandai lepas belajar. Itu saya kata subjektif. Ada orang belajar 2 tahun dah pandai. Ada orang 20 tahun tak pandai lagi. Tapi dia dah letak dirinya dalam kemuliaan kerana dia belajar. Dia sudah menjadi golongan yang mendampingi para ulama kerana dia belajar. Maka dia sudah pun mulia. Hatta sahabat-sahabat Rasulullah yang belajar dengan Nabi SAW tak semua pandai. Yang ni lebih pandai daripada yang ni. Akhirnya yang ni tanya sahabat ni. Ni antara sahabat yang Allah berikan ilmu lebih pada sahabat lain. Seperti Zaid bin Sabit. Seperti Abdullah bin Abbas. Seperti Abu Musa al-Ash'ari. Seperti Khulafa ar-Rashidun. Waka Umar Uthman Ali. Seperti penulis wahyu. Seperti Abadilah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amri bin Al-As. Abdullah bin Mas'ud. Seperti Mu'az bin Jabal. Dan sahabat-sahabat lain tanya sahabat ni. Ini tuan-tuan yang tenaga pengajarnya Rasulullah SAW. Tak semua sahabat pandai. Rasulullah yang mengajar. Guru paling pakar dalam dunia Rasulullah SAW. Jadi kalau cerita guru pakar ni, anak murid dia pun bijak-bijak lah. Masalah bijak tu, atau masalah, saya katakan dia boleh menghadang ilmu, itu benda subjektif. Terlalu subjektif. Walaupun dia guru pakar, barangkali ada anak murid dia, bila periksa tak lepas. Barangkali ada. Tapi dia ada satu solusi, cara penyelesaiannya. Jadi supaya kita tahu tentang sifat benar tadi, benar. Bila kita benar dengan Allah, tanpa melihat kebergantungan, maka kita juga tenang bila melihat anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita yang ni masuk universiti, yang ni masuk kolej, yang ni tak masuk apa-apa. Ni masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Kita tengok ni ada masa depan, tak ada masa depan budak ni seorang ni. Belajarnya malas. Kita yakin kita, dengan sifat benar kita dengan Allah, tiap makhluk yang Allah ciptakan ada rezeki dia. Dan kita tidak pernah putus asa untuk nasihat yang baik-baik. Saya katakan nanti anak-anak kita, dia mungkin lalu jalan yang berbeza.
Ada jalan yang menenangkan kita. Ada jalan yang menggusar dan meresahkan kita. Cara dia lalu, dia punya laluan tu, bimbang kita. Kadang-kadang dah panjang, dah umur tua, tak fikir bak jodoh. Takut juga kita ni, orang ni dah 30, tak fikir kat kahwin ke anak-anak kita. Kadang ada anak-anak kita tak fikir nak kerja bersungguh-sungguh. Kerja berhenti. Sebulan 4 kali berhenti. Kita pun jadi macam risau. Macam mana anak ni seorang? Ada anak kita menenangkan kita. Lepas kerja naik pangkat. Oh ni tenang. Ada anak-anak kita dengan mudah dapat jodoh, beranak pinak, bercucu cicit kita dengan dia. Kita pun tenang. Sebagian anak kita, cara hidup dia tak menenangkan kita. Besar. Apa nak jadi budak ni seorang? Ni kahwin ke tak kahwin? Jadi Andalusia ke apa anak kita ni? Andal tu ke apa benda? Kita takut ni. Nanti kalau kita mati, siapa jaga anak kita? Sebab dia tak ada keluarga. Ni pula kerja tak tetap ni. Kalau kahwin nak macam mana nak bagi makan anak orang? Dia bagi makan pasir je. Tuan-tuan, benarkan pergantungan pada Allah. Tuan-tuan cuma tahu, kita kena tahu bahawa bila semua ni kita tahu takdir dari Allah. Mohon pada Allah, ya Allah, Engkau islahkan anak-anakku. Kau tunjukkan pada mereka jalan yang baik. Untuk mereka lalu, Engkau redai mereka. Kita serahkan pada Allah anak-anak kita. Bila benar kebergantungan kita pada Allah, insya-Allah kita akan melihat sesuatu yang mengembirakan kita suatu hari nanti. Ini Abdul Wahab Syarani, seorang wali Allah dan seorang ulama yang terkenal. Salah seorang anak dia malas belajar. Maka dia mula bimbang anak dia. Belajar malas. Dia ulama besar. Tak nak mengaji dia dengan orang lain pun tak nak mengaji. Tak nak belajar. Tak cenderung untuk belajar agama macam dia dulu. Kadang-kadang kita tengok anak kita tak macam saya dululah. Saya dia baca buku. Anak tak suka main game je dia. Kita bila bandingkan diri kita dengan anak-anak kita, kita boleh bimbang. Sebab kita rasa dengan jalan ini kita berjaya. Sedangkan Allah jadikan jalan berjaya bukan satu. Puluhan jalan. Tapi oleh kerana kita dah diajar doktrin pemikiran bahawa nak berjaya cuma jalan kita, jalan satu ni. Jalan untuk berjaya ni Allah jadikan beribu jalan. Kalau orang tahu hakikat ni, orang tak akan bimbang apa-apa. Cukup kita bekalkan anak kita jaga solat. Macam tu. Akhirnya kata Abu Syarani, dah ni memang dah tak boleh ajar, tak boleh pakai dah ni. Aku menyerahkan kebergantungan aku langsung 100% pada Allah. Tak ada lagi aku fikir, dia ulama, patut dia boleh didik lah. Dia boleh ajar. Kadang-kadang bini pun cakap, abang kan pandai ajarlah anak-anak. Dia tak semudah tu. Kita tengok orang tu pandai. Kalau kita rasa dengan mudah dia boleh jadikan anak dia pandai. Tak semudah itu. Ini urusan Allah. Kerana kecenderungan. Dia sebut kecenderungan. Dia wujud kecenderungan. Lagi apa kata Abdul Wahab Syarani? Aku serahkan anakku kepada Allah. Aku tak nak fikir apa-apa. Yang boleh nasihat. Akhirnya, pada kesudahannya, anak inilah yang mewarisi dia. Maksudnya, datang walaupun lewat kecenderungan ilmu, kecenderungan belajar. Maka akhirnya dia menggantikan ayah dia. Dan meninggalkan anak-anak yang lain. Dia sudut ketakwaan. Kata Abdul, bila aku benar, tidak lagi melihat diriku. Melihat Allah, maka anak berjaya. Kadang-kadang kita tengok kita pandai didik orang. Kalau kita dah cikgu, banyak anak murid kita dapat A, takkan anak kita tak boleh. Kata Allah nak ajar, bukan kita. Allah. Ini Allah pun nak uji anak-anak murid kita semua A, anak kita semua E. Nak uji ego kita. Nak uji sombong kita. Untuk kita tahu ini semua datang daripada ketentuan Allah. Nah, ini ketentuan Allah. Kadang-kadang kita doktor sembuhkan ramai pesakit. Anak kita sendiri sakit, kita tak boleh sembuhkan. Ada seorang doktor pakar. Dia kata, ustaz kita ni selama ni duk rawat orang. Tak rasa apa. Ambil ubat, balik. Tiba-tiba anak sendiri sakit. Masa tu barulah kita rasa. Baru kita ada satu perasaan yang barangkali dulu pesakit tu ada perasaan macam tu. Doktor kalau tuan-tuan pergi kat dia, dia tak ada perasaan. Sakit apa? Demam. Balik. Dia tak rasa apa. Dia bagi ubat. Doktor kata pada kita, sakit tahan sikit. Sikit je. Tangan kaki tu.
Dia suruh tetang sikit. Kerana yang dibuat tu bukan anak dia. Cuba anak dia. Bila pesakit itulah anak dia, ketika itulah dia akan rasa emosi dia. Kebimbangan dia. Ketakutan dia. Yang selama ni kalau pesakit itu bukan anak dia, dia lepas macam tu je. Ambil. Tapi bila anak dia mula rasa dia boleh buat sesuatu. Tapi Allah tunjukkan bukan kamu buat sesuatu, tapi Allah. Supaya dia ada jiwa yang sama macam dirawat orang lain. Serah pada Allah. Saya bagi ubat dah. Serah pada Allah. Tiba-tiba bila anak dia rasa macam, dia doktor buatlah sesuatu. Akhirnya dia gagal dengan bila digunakan ilmunya atas, dikatakan, atas sentimen anak. Maka Allah Ta'ala pun uji dia. Allah sembuhkan orang lain sebab dia tak letak kebergantungan pada dia. Ambil ubat-ubat. Dia selesailah. Pandai-pandailah kamu doa pada Tuhan. Tapi ini bila dia rasa dia mampu campur tangankan anaknya, maka Allah tunjukkan sebaliknya. Dia cerita sama. Macam Nabi Nuh AS dengan anak dia. Waktu Nabi Nuh melihat yang kafir yang dibinasakan, Nabi Nuh tak peduli kerana inilah perintah Allah. Dan itu juga doa dia. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggal seekor buta pun orang kafir dalam muka bumi ini. Yang dah lawan Nabi Nuh selama 900 tahun. Nabi Nuh tahu AS, ini semua sesat dan Allah akan binasakan. Haka dia pada Allah. Marah Nabi kerana dia melakukan maksiat pada Allah. Maka Nabi Nuh kata, ya Allah jangan tinggalkan seorang. Tiba-tiba yang salah seorang itu anak dia. Yang kafir. Ketika itu sentimen seorang ayah mula bergerak. Walau dia Nabi, sementara kita. Lupa dah pada perintah Allah untuk binasakan semua yang kafir. Tak kira siapa lah anak kamu. Walau isteri kamu. Ketika itu waktu Nabi Nuh terlupa. Nabi Nuh mula-mula kata dengan anak dia. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anak tercinta. Naik bahtera ayah ni. Naik. Lalu anak jawab, ayah. Saya akan pergi ke gunung yang tinggi. Ya'simuni minal ma'. Saya tak akan terkena air banjir ini. Lalu Nabi Nuh kata pada anak dia. Al-yawma la'asim. Hari ini tak ada yang boleh melindungi. Melainkan Allah. Mari naik. Anaknya enggan. Kerana beranggapan ada jalan. Dia tidak mau beriman. Yang kedua, Nabi Nuh mula bermunajat pada Allah. Ya Allah, selamatkan anakku. Innahu min ahli. Ini anak yang aku sayang. Lalu Allah Ta'ala menjawab. Wahai Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh. Wahai Nuh. Dia bukan lagi anakmu. Kan telah tetap ketetapanku bahawa yang kafir akan kemusnahkan. Amalannya tidak soleh walaupun dia anak kamu. Hukum Allah pada semua tiada pengecualian. Tak ada cerita ni anak Nabi selamat. Tak. Dia kafir, semua kena. Dan Nabi Allah Nuh memohon ampun pada Allah. Kenapa? Kerana sentimen dia tadi. Sentimen sebagai seorang ayah. Melupakan dia seketika kepada sunatullah yang telah Allah tetapkan. Nanti saya sebut. Tadi doktor tadilah. Dia rawat kita. Habis dia bergantung. Artinya dia tak nampak diri dia. Tapi bila anak dia mula rasa sesuatu. Pada saat baru saya tahu bila anak kita sakit lain. Cara kita rawat lain. Kita nak bagi bius pun saya takut. Takut terlebih bius mati. Kalau orang lain dah dia maklum, letak dah, tak payah fikir apa-apa. Bila anak saya dah jadi macam dia triple alert. 3 kali ganda dia punya kecaknaan dia. Orang lain tidak mengubah apa-apa pun. Kalau contoh saya doktor lah. Kalau orang sakit kena makan Panadol 2 biji. Saya pun kata makan 2 biji. Bila anak saya sakit, saya bilang, awak makan 18 biji. Boleh, biar baik cepat. Bila saya nak macam tu, saya tak ikut peraturan, maka saya nak anak sembuh rupanya mati cepat lagi. Kita kalau orang tu sakit, kita sebutlah 2 kali. Ni yang makan ubat ni 3 kali sehari. Lepas makan. Bila anak kita kata, mungkin sentimen tadi sehingga mengeluarkan kita pada disiplin ilmu yang kita dah belajar. Mungkin terus kita ginilah, awak makan ubat banyak, 10 biji. Abang makan 10 biji biar cepat sembuh. Dan akhirnya akan memusnahkan. Jadi, dalam makna as-sidqu kebenaran. Tentang as-sidqu.
Pergantungan kepada Allah secara mutlak tanpa awaid, tanpa sebarang sebab-sebab yang lain. Kata Zunnun al-Misri, kebenaran itulah pedang yang akan potong segala-galanya. Maksudnya, kebenaran itulah keputusan muktamad. Tentang bersifat benar. Tapi bila kita sebut ini perintah Allah, ini maksiat pada Allah. Maksiat ni untung, perintah ni Allah rugi pada satu sudut pandangan syahwat kita. Tak. Bila kita bersifat benar, kita potong semua. Tak kira, ini perintah Allah saya buat. Rugi ke tak rugi, saya tak peduli. Haram terima rasuah, ini perintah Allah. Maka benar saya dalam mentaati Allah, saya tak peduli apa pun berlaku depan ni, saya akan putuskan. Jadi saya akan potong dia seperti pedang. Apa yang lalu, yang lintas, saya akan potong. Apa yang berlawanan dengan kebenaran, maka saya akan lawan dia. Apa yang berlawanan dengan perintah Allah, saya tak peduli. Tak mudah kita. Kita kadang-kadang nak ambil pekerja tapi tak semayang. Kita nak pekerja. Dan pekerja ni bagus, rajin, malas solat. Tak, saya akan utamakan perintah Allah. Awak tak semayang duduk tempat saya, syarikat saya. Bala saya kena. Saya tak akan ambil awak. Kalau pun ambil awak, saya akan tetap setiap hari nasihat awak suruh semayang. Kalau saya ambil baik, awak, kita syarat. Syaratnya awak semayang. So, saya tak nak semayang baik. Syaratnya, awak mesti dengar setiap hari saya akan nasihat awak tentang semayang. Kalau tuan-tuan ada pekerja kita, dia pandai bagus, tapi tak semayang. Kalau nak terima, tak terima, ada dua syarat. Yang pertama, kalau awak tak nak masalah banyak, jangan terima. Tak nak masalah dengan Tuhan lah. Kalau awak nak terima, ada syarat baru. Apa dia? Sentiasa nasihat. Bisa dia boleh kerja, okey ambil. Tapi setiap kali waktu solat, awak kena ingatkan dia. Waktu solat, bu, ni kan zuhur dah ni, solat. Bawa saya sibuk jangan macam tu, nanti kan Allah ambil nyawa awak. Tiap hari ke tuan-tuan kena nasihat. Macam contohlah kalau orang buat majlis. Majlis tu ada maksiat. Apa sikap kita? Jangan hadir, haram hadir. Tapi kalau saya nak hadir juga, boleh nasihat. Boleh hadir. Tuan-tuan pergi majlis penuh maksiat, tuan-tuan hadir, beritahu pengurusi, beritahu yang anjur, awak buat ni berdosa ni. Ni tak boleh ni. Kalau tuan-tuan boleh nasihat, sila hadir. Kalau tuan-tuan tak nak nasihat, jangan hadir. Jadi kalau saya sebut tadi, kalau pekerja kita jenis, tak sembahyang, jenis sekian-sekian, tak tutup aurat. Saya nak terima, boleh. Tuan-tuan terima dan tuan-tuan kena sentiasa bersedia untuk dakwah di setiap masa. Ustaz, perempuan tak pakai tudung tapi bijaklah kerja accountant, bijaklah kerja filing bagus. Ini talented, experience, pengalaman. Ambil dia. Tapi saya setiap hari nasihat dia. Bila lagi hati orang nak terbuka untuk taat kepada Allah. Kalau tuan-tuan tiap hari boleh nasihat dia, sila ambil. Kadang-kadang kita tak ambil, maka dia jauh dari nasihat. Bila kita ambil dan saya kata, saya gagah, saya kuat untuk nasihat dia. Maka silakan. Itu cabaran kita. Maksudnya, iman kita tak ambil terus. Iman kita ambil dan bersedia untuk nasihat. Itu tanggungjawab agama kita. Kita bos ni, kalau pekerja lambat, boleh nasihat dia tiap hari. Kenapa orang lambat? Kenapa orang lambat? Bila dia abaikan perintah Allah, kita buat dia. Seolah-olah urusan kita lebih penting pada urusan Allah. Kita patut takut pada Allah. Makanya, orang yang kita harap dapat majukan kita ni, jahanam kita. Tanpa kita sedar. Kata Fatah Al-Muasili, bila orang tanya dia, apa itu benar? Benar tu apa? Maka depan itu ada tuku besi. Dalam tu ada besi yang sedang dipanaskan. Dia pun celuk tangan dia, dia ambil besi. Ini benar. Maknanya kamu benar, tiada memberi mudarat melainkan Allah. Tengok tadi apa. Ada dalam satu majlis debat antara Muslim dengan Kristian. Dia kata di antara tanda kebenaran ialah pengikutnya boleh minum racun tanpa memudaratkan sesuatu. Tanda benar. Ya orang Islam tu terima. Saya terima cabaran tadi. Saya akan minum racun tadi. Kerana saya yakin yang memudarat cuma Allah. Maka dia ambil, dia minum. Nanti ada boleh mudarat pada dia. Kan dia benar-benar yakin. Tentang kisah ini sama sebagaimana kisah yang berlaku kepada salah seorang tentera Islam dulu. Ketika dia beritahu bahawa tiada memberi mudarat melainkan Allah. Maka dia pun minum racun dengan sifat benar tadi dan tak memberi mudarat pada dia. Kata ini orang berada pada makam benar-benar asid. Asid. Kita makan kicap pun berak jahil.
Kita belum pada makam as-sidqu. As-sidqu adalah sifat-sifat sidik. Dia meyakini tiada memberi mudarat melainkan Allah. Ini ada seorang ulama ketika mana raja zalim benci pada dia, lalu tombak dia dalam penjara dan melepaskan singa untuk merobek daging-dagingnya. Tiba-tiba singa tu tak buat apa. Dan ulama ni termenung tengok singa tu. Kan dia takutkan Allah, dan Allah jadikan singa tu takutkan dia. Singa tu takut pada dia. Akhir waktu dia dibebaskan. Kerana dia sifat asid, benar-benar tidak takut melainkan Allah. Lalu orang tanya dia, Tuan, kenapa kami tengok waktu singa tu mendekati Tuan, Tuan macam berfikir sesuatu. Saya tengah fikir ni, idea singa ni najis tak najis, tak ingat pula hukum dia. Takut dijilat saya. Dia bukan takut makan, dia takut najis tak najis. Kenapa sifat benar dia tak melihat mudarat dari sudut tu. Ini Silah bin Asyad, waktu dia pergi perang, lalu dia berehat di Afghanistan, satu kawasan. Maka ada tentera Islam nak tengok dia buat apa. Silah ni dia memang kerjanya perang. Selain daripada abid, ulama, murabit. Dan bila tentera-tentera sedang berehat kepenatan, dia akan lari daripada kelompok tentera dan sembahyang seorang diri. Tahajud. Ada seorang tentera ni, dia nak perhati. Silah ni buat benda. Sebab perasan dia tak tidur. Dia buat apa? Maka dia pointar, menyorok. Maka dia lihat ada seekor singa mendekati Silah. Lalu apa kata Silah? Wahai singa, kalau aku malam ni ialah rezeki kamu, silakan. Kalau aku bukan rezeki kamu, sila lari, aku ada urusan lain. Kalau aku memang ditakdirkan rezeki kamu malam ni, silakan. Kalau aku bukan rezeki kamu, bukan aku ditakdirkan, maka kamu lari, aku ada urusan. Kita lihat as-sidqu. Sifat sidik. Kata saya, kita boleh naik kenderaan. Nabi SAW kata, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, aku tawakal pada Allah. Dan Rasulullah beritahu siapa membacanya, Allah pelihara, Allah jaga, Allah cukupkan dia. Wukiya wa kufiya. Dipelihara, dijaga daripada syaitan atau daripada semua. Saya bila buat kereta, saya yakin tak akan berlaku apa pada saya. Kerana as-sidqu, yakin apa yang Rasulullah beritahu. Itu saya berani bawa kereta, tanpa ragu-ragu apa pun berlaku pada saya. Kerana saya sudah berdoa pada Allah. Dan saya dah bina keyakinan di situ. Ini namanya as-sidqu. Bagaimana kata Fatah Al-Musili. Kata Yusuf bin Asbar. Itu ulama yang meninggal tahun 195 Hijriah. Tadi Fatah Al-Musili yang meninggal tahun 170 Hijriah. Orang tabi'in terkenal. Ini Yusuf bin Asbar yang meninggal tahun 195. Dia kata apa? Aku lebih suka tidur waktu malam, dengan keadaan aku sentiasa bermuamalah dengan Allah dengan sifat benar, lebih aku suka daripada berperang pada jalan Allah. Daripada berperang pada jalan Allah. Maksudnya bersifat senantiasa benar dalam hidup, lebih aku suka. Kerana benar yang mengangkat darjat seseorang, melebihi darjat para syuhada. Dan ini kita baca dalam surah An-Nisa. Kita baca ayat dalam surah An-Nisa bila Allah menyatakan, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Mereka lah orang-orang yang akan dihimpunkan bersama para nabi, para siddiqin dan orang-orang mati syahid dan orang soleh. Lihat siddiqin lepas para nabi. Baru datang syuhada. Aku lebih suka menjaga nilai kebenaran. Kata-kata dan perbuatan dari dalam niat. Dan tidur dengan benda macam tu. Daripada lebih aku suka daripada berperang pada jalan Allah. Kita tidur malam. Niat kita malam nak bangun qiyamul lail. Tiba kita berpeluang bangun, lalu kita tak buat. Berarti kita tak benar. Kita tak benar dengan Allah. Kita berazam esok hari nak jadi orang lebih baik. Tiba esok kita lebih teruk. Berarti kita tak benar dengan Allah. Kerana siap yang kita niat, siap yang kita azam, siap yang kita tutur kata, wa iman dalam diri kita sendiri, tetap kita akan memperkotakannya. Sebab itu kata ulama, itu kata sahab, kita tertinggal poin ini. Sahab yang Allah kata, awal pengkhianatan orang-orang yang benar ucapan mereka dengan diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Contoh, bila benda yang mengkhianati kebenaran dalam diri kita, bila kita khianat melalui kata-kata dalaman kita. Contoh gini, tuan-tuan tiba-tiba dapat satu takdir yang tuan-tuan tak suka. Tuan-tuan tu bergumam dalam diri. Kenapalah kena kat aku? Itulah merosakkan sifat benar.
Kenapalah jadi macam ni? Kadang-kadang dalam hati kita tak sebut dengan mulut. Kalau kita tak setuju dengan redha Allah, kita setuju secara mulut. Tapi kadang-kadang hati kita ini, ada sesuatu kita berkata yang merosakkan sifat benar kita dengan Allah. Saya tawakal pun jadi macam ni juga. Saya dah baca doa, berlanggar juga tembok. Itu bahasa dalaman, itu merosakkan nilai benar kita. Kenapa rezeki tak sampai lagi ni? Solat duha 8 rakaat tadi tu. Lambat rezeki. Dia mari perkataan-perkataan seperti meragui. Dia tak ragu seperti. Macam tuan-tuan tengok. Bila seorang tu benar-benar akhlak baik. Akhlak baik ni bukan sekadar tuan-tuan cakap dengan orang baik. Tuan-tuan sentiasa bila muamalah dengan orang, tuan-tuan rasa dia baik. Ni kita tak pernah wasangka. Kadang-kadang kita cakap baik tapi dalam hati wasangka. Dia ni. Itu merosakkan nilai akhlak kita. Kerana akhlak ini bermula dari dalam, dia bukan mula dari luar. Tetapi bila kita muamalah dengan orang, hati kita ni wasangka baik pada dia. Maka barulah akhlak kita itu datang dengan jernihnya. Kalau hati kita ada sesuatu, maka dia akan merosakkan. Itu yang menjadi pengkhianatan pada sifat benar. Apa yang kita bergumam, yang kita duk layang dalam hati kita. Layang. Kadang-kadang kita solat Jumaat, panjangnya imam ni baca. Itu merosakkan. Padahal nak jadi orang soleh. Imam baru baca panjang 2 ayat je. Biasa 8 ayat, baca 10 ayat. Kita dah cakap, kenapa panjang? Kenapa pula kita mengeluh pada ibadat kita? Kadang-kadang kita rasa, kenapa pula ni lapar? Sungguh puasa ni lapar. Ni ayat-ayat yang merosakkan ibadat-ibadat kita. Atau keyakinan kita. Atau hal-hal yang lain. Kata saya dah cuba jadi soleh, baik, solihah. Kenapa pula dia tak jadi baik macam saya? Lalu kita mula bercakap bahasa yang salah. Tentang kita ni baik. Bukan sebab nak suruh orang jadi baik. Kita ni baik. Sebab itu perintah Allah suruh kita baik. Walaupun orang yang kita layan baik ni tak baik, itu hal dia. Bukan hal kita. Tapi kadang-kadang kita ada bahasa-bahasa cakapan dalaman kita yang merosakkan tawakal, yang merosakkan sifat benar kita dan lain-lain. Itu kata sahabat yang letus tadi. Kata Abu Ali Daqqaq, kebenaran ialah keberadaanmu sebagaimana kamu lihat pada dirimu atau kamu melihat dirimu sebagaimana keberadaanmu. Kata benar maknanya kita lihat diri kita macam diri kita. Kalau orang kata awak ni baik, tak, saya tak baik. Saya tahu diri saya. Orang kata awak ni pandai, tak adalah pandai-pandai yang saya baca. Yang tak baca banyak lagi saya tak pandai. Kita mengakui diri kita siapa tanpa kita dilambung dengan kelalaian dek pujian orang pada kita. Ini sahabat benar Abdullah bin Mas'ud. Bila dia berjalan, orang pun berjalan ikut dia. Dia kata, kenapa kamu ikut aku? Apakah kamu kagum dengan aku? Kalau kamu tahu apa yang aku buat kat rumah manusia, kamu tak nak ikut aku. Aku bukan sesiapa. Tetapi ini yang tahu keberadaan dirinya. Sewaktu orang kata kita ni soleh, kita ni dermawan, kita ni pemurah, kita pun tahu kita ada kedekut kita. Memanglah yang pemurah yang orang nampak. Yang kedekut orang tak nampak tu banyak. Yang kita berkira, nganak berkira, bini berkira. Yang orang nampak waktu kita hulu kat tabung RM50. Oh, pemurah dia. Orang lain semua RM1, dia RM50. Kalau orang puji kita sikit, kita pun rasa. Walau kita tahu kita kedekut. Bini kita minta duit, kita berkira, anak berkira, adik-beradik berkira. Cuma hari kita pemurah tu ramai orang tengok. Masuk Facebook lah tu. Masuk pula dalam TikTok. Tengok haji yang hamba pemurah. Walau kita tahu siapa kita. Kita waktu orang puji kita, kita tahu siapa kita. Oh dia tu kosongnya solat. Kita tahu, kita solat tengah fikir nasi goreng ke nasi lemak. Kita tahu diri kita. Kita tengah solat fikir nak sarapan kat sini ke nak sarapan kat luar. Nak fikir. Orang tu bagus dia solat. Berkeruk dari macam ingat azab Allah. Kau ingat azab Allah, ingat nak makan apa. Atau tengah berkeruk sebab tahan kencing, tahan berak. Tuan-tuan tahu diri tuan-tuan. Maka jangan ditipu dengan pujian orang. Atau kalau orang kecil kita juga tahu diri kita siapa. Sebab itu, ini maknanya orang benar. Orang benar ni tuan-tuan. Dia tak termakan dengan pujian sebab dia tahu dia siapa. Orang kata kayanya awak. Kaya apa hutang banyak. Oh kereta ada rumah. Saya tak kaya. Saya hutang banyak. Ni kalau belakang berapa cepat je muflis saya ni. Ni ramai orang yang tak sedar diri dia. Dipuji sikit, ditambahnya banyak. Dia sendiri pula tambah.
Itu awak nampak sikit baru ilmu saya. Yang banyak lagi saya tak tunjuk tu. Oh, dia punya angkat lagi. Yang tu yang awak tengok pembuh. Yang lain saya tak tunjuk orang tahu. Dan tahu tentang kebenaran diri kita. Kata Haris Muhasibi, orang yang benar tadi, maka dia tidak peduli orang nilai atau tak nilai dia. Orang puji ke tak puji, dia tak nilai. Dan dia pun tak ingin kebaikan dia orang tahu. Dan dia kalau orang tahu kejahatan dia, dia tak ada masalah. Kalau orang tahu, saya tahu jahat, saya tak ada masalah. Bagi dia, dia tak ada rahsia kalau nak simpan kejahatan dia. Kalau orang nak kutuk dia, dia tak perlu minta simpati, tolonglah rahsianya cerita ke orang. Dia tak perlu simpati. Maka ini orang yang benar. Yang tidak mahu kebaikannya dipuji, yang tidak takut keaibannya diketahui, yang tidak mahu kebaikannya dilihat. Maka dia benar dengan Allah. Kalau lah orang tahu keaiban saya, paling kurang dia menjadi satu sebab untuk saya baiki diri saya lebih baik. Apa kita nak protect diri kita dengan keaiban tadi, untuk terus kita buat lagi keaiban lain. Orang tak tahu kita buat lagi. Buat lagi. Akhirnya lagi banyak keaiban kita. Mungkin sebab orang ni tahu, kita dah jadi lebih berhati-hati untuk tak melakukannya. Bukan kita tak mahu orang tahu, tapi kita bimbang kita akan melampau dalam buat kejahatan tadi. Kata ahli sufi, tidak dianggap orang itu menunaikan kewajiban abadi. Orang yang belum menunaikan kewajiban abadi, maka kewajiban yang berwaktu tidak akan diterima. Baik, wajib ada dua. Satu dipanggil wajib muakkad, wajib yang ada masa. Sembahyang. Bila masuk waktu baru wajib. Tak masuk waktu tak wajib. Wajib tak tuan-tuan sembahyang Zuhur? Tak wajib, belum masuk waktu. Masuk waktu wajib lah. Belum masuk waktu, tuan-tuan nak sembahyang buat apa? Wajib tak pergi haji? Belum sampai waktu. Kalau sampai waktu, ya wajib haji. Saya nak haji sekarang? Tak boleh, belum sampai waktu. Tak kira lah, saya nak niat juga haji. Kita orang suruh mengaji, tak nak mengaji. Kan dah nampak bodoh. Kan itu adalah kewajiban muakkad. Berwaktu. Bila sampai waktu, barulah boleh kita buat. Tak sampai waktu, tuan-tuan nak buat apa-apa. Oh, saya nak keluar zakat. Belum sampai waktu. Habis kalau saya keluar, hukumnya kan jadi harus, jadi tak wajib. Tuan-tuan, zakat fitrah. Datang Ramadan, tuan-tuan keluar zakat. Wajib ke? Tak wajib. Wajibnya bila tenggelam matahari akhir Ramadan, maka wajib. Bermula waktu wajib. Tuan-tuan nak keluar satu Ramadan itu tak wajib. Belum sampai waktu. Saya nak keluar awak. Terpulang tapi bukan wajib. Yang kata wajib waktu tu. Belum. Kalau anda kata tuan-tuan mati Ramadan, tak wajib zakat. Sebab syarat untuk zakat fitrah, dia mesti hidup di akhir Ramadan. Mesti. Begitu syarat dia. Jadi di sini kita faham wajib muakkad. Dan ada wajib yang bersifat berterusan abadi. Apa dia? Bersikap benar. Itu wajib sentiasa. Memelihara diri dari dosa, itu kewajiban sentiasa. Dipanggil kewajiban abadi. Kita tahu kalau kita tak bersifat benar, maka ibadat-ibadat muakkad berwaktu ini akan terjejas. Maka bersikaplah benar. Kemudian kata para ulama lagi, jika engkau mencari Allah dengan kebenaran, kalau benar-benar cari Allah, Allah bagi kita satu cermin. Maksudnya Allah beri kita petunjuk yang dengannya kita akan melihat yang baik, yang buruk, orang baik, orang jahat, yang bahaya, tak bahaya, maka kita pun selamat. Allah bagi kita cermin. Ini berlaku pada Salman Farisi. Bila dia mencari kebenaran, maka Allah tunjuk dia semua lorong-lorong kebenaran sehingga dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab dia cari kebenaran. Ini berlaku pada Abdullah bin Salam. Ini berlaku pada Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu dia cari kebenaran, dia dengar ada seorang mengaku Nabi di Mekah. Dia hantar adiknya Unais. Cek betul ke? Akhirnya dia tak puas hati. Dia pergi sendiri. Dia menunggu selama tempoh 30 hari. Atau berpuluh hari. Sehingga dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan dia kembali pada kaumnya. Berdakwah pada kabilah Ghifar. Dan kabilah Aslam. Dan mengislamkan semuanya. Dan berhijrah pada tahun ke-7 Hijrah. Artinya orang cari benar, Tuhan tunjuk. Sehingga dia membawa keajaiban. Orang cari benar, maka Allah akan tunjukkan dia. Kemudian kata Syekh, tuan-tuan, lazimilah kebenaran walaupun ia membahayakan kamu. Kerana kelak dia menyelamatkan kamu. Jauhilah pembohongan walaupun kamu nampak dia ada faedah. Kerana kelak dia akan binasakan kamu. Sifat benar, walaupun ditenggelam seketika, dia akan timbul selama-lamanya. Sifat bohong, walau timbul seketika, tapi dia akan tenggelam selama-lamanya. Kemudian dikatakan bahawa setiap benda itu ada nilai. Bila mana berbohong, maka tak ada nilai.
Dan nilai sesuatu benda bila sifat benar dia. Bila hilang benar. Artinya, kalau ibadat kita benar dan peribadatan kita pada Allah kerana Allah, maka dia ada nilai. Kalau buat riya unjuk, dia tak ada nilai. Kalau benar sedekah kita ni kerana Allah, maka dia ada nilai. Tapi kalau sebaliknya, tak ada nilai. Kerana setiap nilai itu pada kebenaran. Kemudian kata para ulama' lagi. Di antara tanda orang bohong, dia mudah bersumpah walaupun orang tak suruh dia sumpah. Cakap sikit sumpah, cakap sikit sumpah. Sebab dia tahu dia bohong. Dan orang tak percaya dia. Kata orang yang kita panggil orang yang mulia, dia tak akan bersumpah cakap. Tak akan. Kenapa? Dia tahu percakapannya dipercayai. Kenapa dia perlu sumpah? Dia terus cakap. Kan dia orang yang benar. Kata Muhammad bin Sirin, hebatnya pedagang. Hebatnya pedagang bukan marketing dia, bukan itu, tapi sifat benar dia. Dia kalau kita berniaga, asas orang berniaga ni tuan-tuan, sehingga kita ada satu, apa yang disebut sebagai trust, athiqah, percaya. Tuan-tuan percaya peniaga ni tak tipu, tuan-tuan pun tak perlu harga dia letak berapa. Sebab kita tahu dia tak tipu. Tapi kalau peniaga ni menipu, walau tak murah pun dari jauh kita tak percaya dia. Dia dah kaki menipu ke durian RM2 sekilo. Dia jauh. Mula-mula kita rasa macam, oh, menarik ni RM2 sekilo. Pergi, rupanya RM2 sekilo tu yang durian satu lagi. Elangnya macam semua. Yang satu tu harga RM20 sekilo. Yang RM2 dalam bakul yang rosak, tu pun dah habis lah. Dia tahu orang yang, contoh kita bila pergi kedai, kita ni ada sifat malu. Dia duduk depan kedai, ego ada, malu ada. Tak apalah, dia belilah. Tapi nyesal seumur hidup. Beli, cover. Sal. Tapi kita dari kejauhan kita dah kenal orang ni, dia elang macam mana pun kita tak percaya. Dia dah hilang kepercayaan kita. Sebab itu peniaga ni, asalnya ialah percaya. Contoh kalau orang dah percaya, berapa pun tuan-tuan tak harga orang percaya. Tapi bila orang tak percaya, kita lelong murah pun orang tak percaya. Ni nak menipu ke apa? Ni nak bagi barang yang buruk ke apa? Ni barang beracun ke apa? Ya, sifat benar tadi. Itulah asas kepada perniagaan itu bertahan lama. Untung lama. Kenapa? Dia benar. Tak kira even kalau dia bukan Islam. Kalau dia benar, dia akan bertahan lama. Apa tadi orang Islam yang kehidupannya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.